Yawaddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, keizinan yang diberikan pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam kuliah ringkas, kuliah duha sebelum kita menantikan solat Jumaat pada hari ini. Selepas tuan-tuan yang berada di masjid beriktikaf, niatlah iktikaf, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan juga bertahlil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Nabi, aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati faman fa'ala zalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Rawahul Baihaqi an Anas. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu perbanyakkan salawat atasku pada malam Jumaat dan hari Jumaat, maka barang siapa yang berbuat seperti yang demikian, jadilah aku saksi dan memberi syafaat baginya di hari kiamat nanti. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada kita, sempena dengan hari Jumaat ini, hari yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari, maka seelok dan semampu yang mungkin kita perbanyakkan salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat atas Nabi ini mempunyai banyak keistimewaannya, sehingga kan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bagi tahu kepada kita selawat itu menjadi wajib dalam satu-satu keadaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat juga berselawat pada Nabi. Dalam masa yang sama, wahai orang-orang yang beriman, kamu juga wajib untuk berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana yang disebutkan wajibnya selawat pada Nabi? Yaitu di waktu kita sembahyang. Sehari semalam 5 waktu. Ada satu daripada rukun-rukun sembahyang itu ialah selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selawat pada waktu itu menjadi suatu kewajipan. Kerana kalau dalam solat kita tak selawat, kita tak cukup rukun semayang, maka semayang kita itu tidak sah. Maka sebab itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sallu, maka kamu wajiblah untuk berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan sekalian, apabila Allah Taala mewajibkan akan sesuatu, maka sudah pasti di sebalik kewajipan itu akan ada keistimewaan dan akan ada manfaat yang cukup besar bila kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab yang kita baca pada hari ini, kitab Mukasyafatul Qulub, yang kata Imam Al-Ghazali, rosaknya agama kita kerana kita kurangnya selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita, iaitu berkaitan dengan orang mukmin yang takut kepada Allah, iaitu al-khauf, iaitu dengan seluruh anggota badannya, yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais bahawa tandanya takut pada Allah itu boleh dilihat pada 7 perkara. Kita sampai kepada perkara yang ke-7, iaitu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut pada Allah ialah orang yang sentiasa taat pada Allah. Apa makna taat pada Allah? Iaitu melakukan apa yang Allah Taala perintah, dan dalam masa yang sama
taat kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Adalah orang mukmin menyembah Allah, menghentikan segala perbuatan buruk dan bertaubat pada Allah. Yang pertama sekali dalam hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Maknanya dalam konsep hidup kita sebagai hamba ibad, yang Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba Allah, hidup kita ialah untuk beribadat, iaitu memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep hamba, maksudnya seorang hamba itu wajib untuk mengikut apa yang tuannya suruh dan jangan melakukan benda yang tuannya larang. Itu konsep hamba. Maka dikisahkan ketika Nabi Daud AS duduk di pertapaannya sambil membaca kitab Zabur, tiba-tiba ia melihat seekor cacing berwarna merah di atas tanah. Ini adalah satu tanda yang nak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, yang kita sambung bacaan pada minggu yang sebelum ni. Maka Nabi Daud bertanya dalam hatinya, kenapa Allah Ta'ala menciptakan cacing ini? Lantas Allah Ta'ala memperkenankan cacing untuk boleh berkata-kata. Sewaktu Nabi Daud sedang bertapa, sewaktu Nabi Daud sedang berzikrullah, sedang membaca kitab Zabur, kita faham kitab yang ada, yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakin, adakah Taurat, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Taurat turun pada Nabi Musa, Injil turun pada Nabi Isa, Zabur turun pada Nabi Daud AS. Sewaktu Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur ni, tiba-tiba dia melihat seekor cacing. Dan Nabi Daud terfikir dalam diri dia, dalam hati dia, kenapa Allah Ta'ala ciptakan cacing? Persoalan dalam diri Nabi Daud. Binatang, seorang sejenis binatang ataupun ciptaan makhluk Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala jadikan cacing? Maka Allah Ta'ala memperkenankan cacing untuk bercakap. Cacing tadi dia dengar Nabi Daud kata kat dia ni, apalah Allah Ta'ala cipta makhluk yang nama cacing. Maka cacing itu pun bercakap dengan izin Allah, wahai Nabi Allah, Tuhanku mengilhamkan kepada aku agar pada setiap siang hari aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Cacing tadi bercakap kepada Nabi Daud yang sedang baca kitab Zabur. Apa dia kata? Wahai Daud, aku sebenarnya pada setiap siang hari aku melafazkan kalimah tasbih, tahmid dan juga takbir 1000 kali. Jangan pandang lekeh kat aku. Hang nampak macam aku ni cacing biasa, tapi siang hari aku boleh bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 1000 kali. Allah juga mengilhamkan kepada aku agar pada setiap malam aku mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali. Lalu apakah yang anda ucapkan hingga aku dapat mengambil manfaat kepada anda? Itu dia yang kata cacing tu. Nabi duk tengok-tengok, cacing ni dia pi sana, dia pi sini, buat apa cacing ni? Terdetik dalam hati Nabi Daud, kenapa Allah Ta'ala cipta cacing, untuk apa? Rupanya cacing bukan lekeh punya kawan, bukan lekeh. Dia kata, wahai Daud, walaupun aku cacing, tapi aku boleh bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali waktu siang. Dan jangan pandang lekeh kat aku, pada malam hari aku boleh solawat 1000 kali. Lalu cacing pun kata dekat Nabi Daud, yang awak buat apa?
Yang awak buat apa? Apakah yang anda ucapkan hingga aku ambil manfaat pada kamu? Maka Nabi Daud pun menyesal. Ini dalam kitab Imam Ghazali sebut ni. Lagi tuan-tuan kata, ni ustaz tu pergi ambil mana pula cerita cacing ni. Tuan-tuan pergi beli kitab ni, Muka Syafatul Qulub ni, ada majlis semua ni. Hari Jumaat kalau nak baca kitab, tuan-tuan tengok kitab ni. Sumber rujukan kitab Imam Al-Ghazali. Rupanya cacing tu cabar balik Nabi Daud. Aku walaupun cacing, aku boleh bertasbih pada Allah, tahmid dan takbir 1000 kali siang hari. Malam aku boleh selawat 1000 kali. Okey, hang cerita pula apa hang boleh buat. Lagu tu punya cerita lah. Bahasa kita, dia tanya balik Nabi Daud. Nabi Daud pun bila dengar kata cacing begitu punya amalan, Nabi Daud kata aku menyesal kerana aku telah meremehkan ciptaan Allah yang kata cacing tu. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan semua makhluk Allah Ta'ala ni sebenarnya bukan sia-sia. Tidak ada satu benda pun makhluk yang Allah Ta'ala cipta sia-sia. Tuan-tuan fikir tengoklah, yang kata nyamuk tu kita marah kat dia, apalah Allah Ta'ala bagi jadi nyamuk. Kadang-kadang kita marah sebab nyamuk itu macam-macam penyakit boleh main kat kita. Sebenarnya Allah Ta'ala cipta nyamuk ni bukan satu benda yang sia-sia. Bukan satu benda yang sia-sia. Dengan adanya nyamuk itu, orang boleh cari makan. Maksudnya apa? Buka kelang ubat nyamuk. Bukan tekak buka kelang ubat nyamuk, nak buat tin ubat nyamuk, nak buat aerosol spray ubat nyamuk, kan? Sumber pekerjaan kepada kita. Contoh, ada orang boleh buat kelambu. Ni zaman 70-an lah, tidur dalam kelambu. Zaman 70-an tidur dalam kelambu lah. Kita zaman 2000 ni mana ada kelambu dah. Masuk-masuk bilik tu kira tak ada kelambu apa dah. Zaman orang tua-tua dulu, zaman 60-an, 50-an, 70-an, masih ada kelambu. Duduk dalam gelap, siang pun rasa malam, kan? Sama-sama dengan masuk kelambu lena tu. Sebab antara salah satu sebab jangan bagi nyamuk gigit, nyamuk ketit. Orang yang buat kelambu tu dapat sumber pekerjaan. Ada orang ciptakan ubat, ada orang ciptakan jarum dan sebagainya. Bahkan nyamuk ni, kalau ikut satu bacaan saya kajian yang dibuat, manusia dia bila melihat nyamuk ni, apa istimewa nyamuk? Maka lahirlah satu jarum suntikan. Ini bacaan saya lah, mungkin orang kata boleh ambil manfaat lah. Orang cipta jarum ni, bila dia tengok nyamuk boleh cucuk manusia, boleh hisap darah. Maka diciptakan jarum boleh cucuk untuk buah darah, untuk ambil darah. Cuma ciptaan Allah lagi istimewa. Nyamuk bila dia gigit, masa dia cucuk tak sakit, cabut baru sakit. Tapi jarum ciptaan manusia, masa nak masuk tu sakit, cabut tak sakit. Tak sama dengan nyamuk lah. Rupanya nyamuk ni dia ada satu enzim, kita panggil macam ayak liok. Dia akan masuk di kita punya kulit, dia akan membius. Tu hasil ubat bius. Ni hasil bacaan sains yang saya sebut. Bila hasil ubat bius, sebab tu nak cucuk kita bius baru kebal. Nyamuk awal lagi Allah Ta'ala buat, awal lagi. Jadi dibuat kajian, kenapa ciptaan nyamuk, kenapa Allah Ta'ala cipta nyamuk dan sebagainya. Ada kelebihan. Orang buat kapal terbang, helikopter, tengok burung, pasal apa burung boleh terbang, macam mana bentuk burung. Ini hasil ciptaan Allah yang kita fikir bukan setakat ciptaan itu hebat, bahkan kita boleh meniru hasil ciptaan Allah tadi, walaupun tak sama tapi ada manfaat. Jadi macam cacing ni lah. Cacing kata, wahai Daud, jangan duk tengok aku macam biasa-biasa. Bukan kaling-kaling, aku bukan orang biasa-biasa, aku bukan makhluk Allah Ta'ala biasa. Aku boleh salawat setiap malam 1000 kali. Maka Nabi Daud pun menyesal kerana ia meremeh-remehkan akan cacing. Lalu ia takut, lantas bertaubat pada Allah dan bertawakal pada Allah. Ini panduan daripada seekor cacing
yang memberi kesedaran kepada Nabi Daud jangan memperlekehkan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Mungkin kita rasa kita hebat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Memang manusia itu sebaik-baik kejadian. Kita punya kepala ada di atas, telinga ada kanan dan kiri, hidung ada di tengah, mulut ada di tengah. Memang manusia makhluk Allah Ta'ala yang hebat. Nak banding dengan makhluk yang lain macam lembu dengan kerbau, kepala dengan badan sampai belakang sama ya. Kita kepala kita duduk di atas. Memang manusia itu ciptaan Allah yang hebat, tetapi jangan memperlekehkan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Hebat-hebat manusia pun tak boleh berjalan pakai perut. Mana ada manusia yang boleh berjalan dengan perut? Jalan dengan perut. Tanya Azam lah, boleh berjalan dengan perut? Tak boleh. Tapi ada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta boleh jalan dengan perut. Macam mana boleh berjalan dengan perut? Ulang. Gleides, apa dia bagi itu? Dia boleh jalan dengan perut. Hebat makhluk Allah. Sebab tu bila di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi tahu masa melintasi titian sirat, ada manusia yang berjalan dengan kaki, ada manusia yang berjalan dengan kepala. Kita jangan fikir dari segi akal macam mana nanti di akhirat ada manusia yang akan berjalan dengan kepala. Kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Sebab masa melintas di tiang sirat, ada yang sepantas kilat, ada yang macam burung terbang, ada macam kuda berlari, ada yang jalan secara merangkak, ada yang jalan kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Ini kemampuan kuasa Allah. Kemampuan dan kuasa Allah. Sebab itu bila disebut ayat Quran, bila disebut hadis Nabi SAW tentang sesuatu perkara, apa saja yang diciptakan oleh Allah, al-alam ma siwallah, yang kata alam itu selain pada Allah, semua hasil ciptaan Allah itu berkualiti. Semua hasil ciptaan Allah ada sebab dan munasabah dia. Ada sebab. Macam nyamuk tadi Allah Ta'ala cipta, kan, dapat pekerjaan, sumber pekerjaan, kita boleh ambil manfaat hasil ciptaan Allah. Macam mana nak cipta jarum untuk mencucuk badan manusia, manfaat dia macam mana cipta burung, dia ciptanya kapal terbang. Kita boleh ambil hasil daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Tengok ikan, boleh buat kapal selam. Ciptaan-ciptaan Allah yang ada kaitan dengan kita. Maka disitulah bila disebutkan oleh cacing kepada Nabi Daud, aku dah boleh buat macam ni, hang buat apa? Nabi Daud pun menyesal, lantas bertaubat, tubu ila Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim Khalilullah mengingatkan akan kesalahannya, ia jatuh pingsan, gemetar qalbunya boleh didengar sejauh beberapa kilometer. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan Jibril alaihissalam kepadanya. Jibril alaihissalam menemuinya dan berkata, Zat yang Maha Perkasa menyampaikan salam kepada anda, dan dia berkata, tidaklah aku melihat seorang takut kepada kekasihnya. Ya Jibril, apabila aku mengingat kesalahan dan memikirkan hukumnya, aku sering lupa kepada kekasihku. Jawab Ibrahim. Inilah keadaan para nabi, para wali, orang-orang soleh dan orang-orang zuhud. Oleh kerana itu renungkanlah. Imam Ghazali bagi tahu kat kita satu lagi cerita Nabi Ibrahim Khalilullah. Dia nabi-nabi ni ada gelaran-gelaran yang istimewa, kan? Gelaran yang istimewa. Contoh Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Musa yang bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa yang bercakap dengan Allah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi kita Muhammad SAW, walaupun bila Allah Ta'ala tanya Nabi kita Muhammad, engkau nak dikenali dengan nama apa wahai Muhammad? Nabi-nabi yang lain sudah ada Khalilullah, Kalimullah, Ruhullah. Jadi engkau wahai Muhammad, engkau nak dikenali dengan apa panggilan? Nabi kata apa? A'rifu yatiman wa faqiran. Kalau boleh ya Allah, aku nak dikenali sebagai seorang yatiman, seorang anak yatim, wa faqiran, seorang yang fakir.
Sebab Nabi memang anak yatim, yatim piatu, yatim yang Abdullah bapaknya meninggal sewaktu dalam kandungan. Arifu yatiman dan wa faqiran, dan aku juga nak dikenali sebagai seorang hamba Allah yang fakir, bukan miskin, fakir. Bila Allah Ta'ala tanya begitu, Nabi dah jawab, Allah Ta'ala dah, aku akan bagi satu gelaran kepada kamu, anta habibi, habibullah. Sebab tu Nabi kita dikenali dengan Muhammad Habibullah. Habibi, kekasih aku juga. Ya Habibi, wahai kekasihku. Muhammad Habibullah, Nabi kita Muhammad kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni terlalu hebatnya sehingga bila mengingatkan dosa yang dilakukan, kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. Kalau kita tengok bagaimana cerita yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kalau dalam proses masyarakat hidup kita, kita kata bercakap benda yang tak betul. Nabi Ibrahim ni dia pernah 3 kali bercakap dalam keadaan yang tidak betul. Kalau bahasa kita kata berbohong. Tetapi dalam istilah Nabi Ibrahim, bercakap tiga kali yang tidak betul ini bukan makna benda itu tidak betul, tetapi satu helah yang Nabi Ibrahim cakap. Contoh dia, bila Nabi Ibrahim pukul habis semua berhala-berhala yang ada, ditanya kepada Ibrahim, siapa yang pukul berhala ni? Ibrahim kata apa? Tengok yang paling besar, hak kecil semua dia pukul habis. Tengok kapak tu duduk kat siapa? Duduk dekat hak besar tu. Hak besar tu dia tengok hak kecil tu, dia marah. Pasal hampa duduk tengok hak kecil, hampa duduk hormat, duduk sujud dekat hak kecil, jadi hak besar marah, hak besar katok habis. Sebenarnya Nabi Ibrahim nak tunjukkan di situ bahawasanya kesalahan syirik pada Allah. Dan yang keduanya, bila sampai ke Mesir, Nabi Ibrahim kan mengaku isterinya itu sebagai saudara dia, sedangkan itu ada isteri dia kan, Sarah itu isteri dia, isteri pada Nabi Ibrahim, tapi dia kata ini adalah saudara aku. Maka Raja Mesir tak mengambil saudara yang sebenarnya isteri Nabi Ibrahim, sebab pada waktu itu mana-mana lelaki yang bawa isteri ke Mesir akan diambil oleh raja. Jadi Ibrahim telah menyatakan ini bukan isteriku, ini adalah saudaraku. Maksud Ibrahim alaihissalam ni saudara se-Islam, saudara se-Islam. Makna Nabi Ibrahim ni dia menyesal ada benda yang dia buat silap sampai dia jadi pingsan. Kehebatan Nabi, juga kehebatan para wali dan orang-orang yang soleh, bila mengenangkan dosa gemetar tubuh badan. Itu yang sepatutnya ada dalam diri kita. Jangan ada dalam diri kita bila buat dosa dan maksiat kita rasa biasa saja. Bila rasa biasa, maknanya dalam hati kita itu terlalu kotor. Kalau orang yang buat salah sikit, dia rasa bersalah yang cukup besar, hebat. Berbanding orang yang buat salah yang cukup besar, dia rasa biasa. Ini orang Allah Ta'ala telah gelapkan hatinya, Allah Ta'ala telah keraskan hatinya, Allah Ta'ala telah bekukan hatinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar ini dahulu kuliah ringkas kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.